Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil mursalin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan sihat sejahtera insya-Allah bersama keluarga yang tercinta insya-Allah. Alhamdulillah. Baik, tanpa melengahkan masa, hari ini kita akan membaca Ikon Rijal tulisan Dr. Umar Muhammad Noor seperti biasa. Dan pada hari ini kita dah sampai kepada ikon yang ketujuh. Dan siapa ikon yang ketujuh ini tuan-tuan? Beliau adalah Sufyan At-Thari dengan tajuk Jangan Hampakan Harapan, insya-Allah. Jadi tanpa membuang masa, saya akan terus pembacaan kita insya-Allah pada hari ini, iaitu ikon yang ketujuh, Sufyan At-Thari. Jangan hampakan harapan. Sebagaimana kita tidak ingin Allah menghampakan harapan kita, jangan suka hampakan orang susah yang datang kepada kita. Sedapat mungkin bantulah wujudkan harapan mereka. Sehubungan itu, saya ingin bercerita tentang Sufyan bin Sa'id At-Thari. Beliau dilahirkan pada tahun 97 Hijrah, 716 Masihi di Kufah. Beliau terkenal dengan hafalan yang sangat ajaib. Setiap kali mendengar sesuatu, beliau tidak pernah melupakannya lagi. Selain hebat dalam ilmu, beliau memiliki kepekaan sosial yang sangat tinggi. Murid beliau, Mis'ar bin Qidam, bercerita, suatu hari aku tengah berjalan bersama Sufyan At-Thari. Tiba-tiba seorang menghampiri lalu meminta sedekah daripadanya. Sufyan tidak dapat memberinya kerana tidak memiliki apa-apa. Beliau lalu menangis. Seseorang bertanya, "Mengapa tuan menangis?" Sufyan menjawab, "Musibah apakah yang lebih besar dari ini? Seseorang mengharapkan sesuatu daripadaku, namun ia tidak mendapatkannya. Makarim al-akhlaq." Harapan. Orang-orang di sekitar kita menyimpan harapan tertentu kepada kita. Jika anda seorang anak, ibu bapa anda mengharapkan sesuatu daripada anda. Begitu juga jika anda seorang suami, isteri, adik, abang, kakak, murid, guru, majikan, pekerja, penguasa, rakyat dan lain sebagainya. Wujudkanlah harapan mereka dan jangan hampakan. Mewujudkan harapan mereka adalah satu amal ibadah. Mengecewakan, menghampakan harapan baik seorang Muslim adalah satu kesalahan. Rasulullah bersabda, seseorang Muslim adalah saudara Muslim yang lain. Dia tidak boleh menzaliminya, mengecewakannya atau menghinanya. Riwayat Muslim. Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim menjelaskan bahawa makna mengecewakan qadal dalam hadis ini bermakna tidak membantu dan membelanya. Maknanya, jika ia meminta bantuan untuk menolak kezaliman atau seumpamanya, maka wajib membelanya. Termasuk menghampakan harapan adalah memungkiri janji yang telah diucapkan. Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah berbalah dengan saudaramu, jangan bergurau dengannya, dan jangan pula menjanjikan sesuatu lalu engkau memungkirinya." Riwayat At-Tirmidzi. Sebuah janji menciptakan harapan di hati orang lain. Sungguh hampa hati seorang apabila janji yang dipercayainya tidak ditepati. Terlebih lagi apabila pihak yang dijanjikan telah memberikan tenaga, masa dan harta kerana tertipu kata-kata manis dalam janji tersebut.
Saya pernah melihat seorang majikan berjanji membuatkan rumah untuk pekerjanya. Pekerja itu sangat bergembira lalu memberikan yang terbaik dalam pekerjaannya. Selepas bisnes semakin maju, majikan itu mengabaikan janji tersebut. Dia seolah-olah tidak kisah dengan perasaan pekerjanya. Saya lihat sendiri hati yang terluka hanya mampu menyimpan kekecewaan. Pada kesempatan lain, saya melihat seorang gadis dijanjikan menikah dengan seorang pemuda. Hatinya berbunga-bunga. Wang ringgit telah dibelanjakan untuk pemuda tersebut. Namun kisah ini berakhir dengan pemuda itu pergi begitu sahaja. Jika bukan kerana sedikit iman di dalam hati, dia tentu telah membunuh dirinya sendiri. Melihat semua ini, saya jadi faham maksud ucapan Syekh Naim Arik Susi, guru hadis saya di Syam. Beliau berkata, melukai perasaan adalah satu dosa besar. Datang meminta. Orang yang paling layak kita bantu ialah seorang yang telah membuang rasa malu lalu datang meminta kepada kita. Perbuatan ini menunjukkan bahawa ia telah terdesak dan menggantungkan harapan kepada kita. Justru sangat kejam menghampakan harapannya jika kita mampu membantu. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, orang yang meminta berhak dibantu meskipun ia datang dengan di atas kuda. Abu Daud. Maknanya, jangan hampakan sesiapa walaupun penampilan orang yang meminta itu nampak berkecukupan. Jika ia datang meminta, kita patut memberi semampunya. Jika sebegitu sikap kita kepada orang kaya, apatah lagi orang miskin yang sangat memerlukan. RM1 yang kita berikan mungkin boleh menyelamatkan nyawa seseorang. Oleh sebab itu, tokoh dermawan selalu berusaha tidak menghampakan permintaan. Sufyan bin Uyainah bercerita apabila seorang meminta kepada Sa'id bin Al-As, sahabat Nabi, namun beliau tidak memiliki apa-apa untuk diberi, beliau akan berkata, tulislah permintaan anda dalam selembar kertas. Aku akan memberinya apabila aku senang nanti. Uyun Al-Akbar. Kawal hati. Dalam kita membantu, pandai-pandailah mengawal hati. Kita mesti melihat bantuan kita itu sebagai satu peluang, bukan satu kelebihan. Kita patut merasa bertuah kerana berpeluang bersedekah dan menambah pahala, bukan malah angkuh dan besar kepala. Al-Fudail bin Iyad berkata, apakah apabila membantu orang lain engkau merasa telah berjasa kepadanya? Hakikatnya, ia yang telah berjasa kepadamu. Ia telah memberimu peluang melakukan kebaikan ini. Jika kebetulan anda satu-satunya orang yang bekerja mencari nafkah dalam keluarga, jangan merasa diri paling berjasa. Usah pandang ahli keluarga yang tidak bekerja dengan pandangan menghina apalagi membenci. Sebaliknya, pandanglah diri anda hanya sekadar penyalur rezeki mereka. Yakinlah Allah berkuasa menyalurkan rezeki mereka menerusi orang lain jika dia berkehendak. Dan boleh jadi, jika bukan kerana mereka, Allah mungkin tidak sudi memberikan sedikit pun rezeki kepada anda kerana dosa-dosa yang anda lakukan. Suatu hari, Sa'ad bin Abi Waqqas merasa diri lebih tinggi daripada sahabat Nabi yang lemah. Rasulullah SAW menegurnya dan bersabda, dari mana kamu mendapatkan pembelaan dan limpahan rezeki kalau bukan kerana kalangan lemah di antara kamu? Al-Bukhari. Wallahu alam. Alhamdulillah, kita habis baca ikon yang ketujuh, iaitu Sufyan At-Thari. Dan dalam bab ini kita bercerita tentang jangan hampakan harapan orang. Lagi-lagi apabila seseorang itu telah merendahkan diri dan datang meminta kepada kita. Mereka telah membuangkan rasa malu mereka dan datang untuk meminta kita, bermakna kata mereka benar-benar memerlukan bantuan kita. Dan sepatutnya kita
semampu mungkin untuk membantu mereka seandainya pada masa itu kita mampu. Dan ada juga dia hadis Nabi riwayat Abu Daud, kita perlu membantu seorang yang datang kepada kita walaupun dia datang dengan kuda. Maknanya seorang yang datang pada kita tu walaupun penampilan dia seolah-olah berkecukupan, tapi dia datang juga meminta dengan kita, maka kalau kita mampu, kita patut membantu orang tersebut. Walaupun bantuan ini hanya bernilai lebih kurang RM1 pun mampu menyelamatkan nyawa orang, insya-Allah. Dan kata Fudail bin Iyad, adakah dengan membantu orang kita rasa kita berjasa kepada orang? Sebenarnya tidak. Orang tu yang berjasa kepada kita kerana dia memberi peluang untuk kita melakukan kebaikan ini. Begitu juga Nabi pernah menegur sahabat Nabi, iaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, kerana dia merasa lebih tinggi daripada sahabat-sahabatnya yang di kalangannya yang lemah. Nabi tegur, Nabi kata, daripada mana kamu dapat pembelaan dan limpahan rezeki kalau bukan daripada kalangan kamu yang lemah. Jadi sebenarnya hidup ni begitu, tuan-tuan. Kita saling memerlukan antara satu sama lain. Si kaya tidak akan mampu mendapat pembelaan dan limpahan rezeki kalau tidak ada semiskin untuk dia beramal dan membuat kebaikan. Begitu juga dengan semiskin, tidak akan seterus-terusnya miskin kalau si kaya itu terus-terus melakukan kebaikan dan membantu mereka, insya-Allah. Jadi itu adalah putaran kehidupan. InsyaAllah, Alhamdulillah, kita selesai bab yang ke-7, dan insyaAllah besok kita akan membaca bab yang ke-8, ikon yang ke-8, iaitu ikon yang ke-8, Ibrahim Al-Harbi. Dalam tajuk jangan suka mengeluh. Jadi kalau kita mampu tidak menghampakan harapan orang, dan orang yang berada dalam kesusahan itu pula tidak bolehlah mengeluh. Dan mudah-mudahan kita hidup dalam keadaan yang baik, saling tolong-menolong antara satu sama lain, dan insya-Allah mudah-mudahan kita akan menjadi muslim yang baik, insya-Allah. Insya-Allah, tuan-tuan, kita berjumpa lagi besok. Terima kasih banyak-banyak kerana bersama dengan kami, dan jangan lupa untuk subscribe dan tonton video ini di YouTube dan di page kami Minda Akhirat, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.